daripada Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata juga tertawa-tawa di dalam masjid itu, kalam di dalam kuburnya. Itulah. Dan riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula tertawa-tawa di dalam masjid itu, kalam di dalam kuburnya. Bukan kalam, kelam di dalam kuburnya. Tulisannya itu kelam dengan kalam sama je, ejaan lama. Kelam di dalam kuburnya, maknanya menggelapkan. Sebab itu orang yang suka ketawa berdekah-dekah itu hukumnya asalnya makruh. Kenapa makruh? Menggelapkan hati. Orang yang suka ketawa-ketawa itu makruh kerana menggelapkan hati. Ada kaitannya, bila ketawa-ketawa yang tak tentu pasal di dalam masjid, maka akan mengelamkan, kelam, gelap di dalam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, saya keluar sedikit. Ada yang telah memutuskan dan pernah saya diajak berbincang dalam fatwa tentang raja lawak. Ini menyentuh kepada sana, sehingga orang tu melawak, tak tentu pasal melawak, sengaja. Maksud melawak tu sengaja membuat sesuatu supaya orang ketawa, itu melawak. Bukan kita cakap biasa, tapi orang melihat ketawa itu lain. Ini sengaja untuk mencari jalan supaya orang itu ketawa. Hukumnya haram kerana menggelapkan hati, dan sehingga boleh dikategorikan sebagai hasil perolehan yang diperoleh daripada lawak tadi itu sebagai harta tak sah syarak. Cuma kita nak mengeluarkan ni bukan tak berani, tetapi belum sampai kepada dikeluarkan. Hukumnya harta yang diperoleh itu adalah termasuk harta tak sah syarak. Tidak sah syarak itu yang punya hanya Baitul Mal saja. Seperti harta judi, harta ekonomi atau loteri dan sebagainya, takdirkan didapat, Baitul Mal saja yang layak menerimanya. Kerana harta itu harta tak sah taraf. Disilap, tak sah syarak. Jadi kalau di Selangor telah dikeluarkan satu pamflet Johor ke arah itu. Pamflet maksudnya memberitahu harta-harta ini adalah harta tidak sah syarak, maka hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal. Tetapi Johor akan mengeluarkan, tetapi masih ditapis semula, bimbang nanti berlaku kekeliruan dalam masyarakat. Maksudnya kekeliruan sebab masyarakat belum faham sangat, barangkali dianggap begitu, takut-takut keliru, nanti orang tu kalau gitu kita boleh tikam nombor reko lah, lepas tu kita bagi Baitul Mal. Jadi menggalakkan orang mencari sumber itu terus serahkan pada sana. Zahirnya macam bagus, tetapi akan menggalakkan orang akan mencari harta-harta yang haram tadi. Akhirnya tujuannya walaupun diserahkan Baitul Mal, tetapi galakkan tu nanti ada. Dia kata, oh kalau gitu dalam penyelesaiannya begini, tak apalah kita tikam nombor itu, lepas tu kita kasih Baitul Mal. Sedangkan melakukan itu sudah melakukan maksiat, dosa. Cuma yang dimaksudkan harta tak sah syar'i tadi ataupun tak sah syarak tadi, takdirkan dia dapat riba, yang memang simpanan tadi bukan simpanan secara Islamic bank, maka dia tak nak ambil, maka itulah yang namanya harta tak sah syarak dan serahkan kepada Baitul Mal. Seperti kawan kita siapa yang baru masuk Islam tu, bapak ni pernah ada masuk Islam tu, itu dia ada jumpa saya. Dia kerja di Singapura, CPF dia tu memang puluhan ribu. Dia tahu dilaburkan kepada yang haram, dia tak nak ambil. Saya kata ambil lah, benda tu bukan kita minta begitu, kita dapat, ambil, bawa balik sini, masuk Baitul Mal. Begitu. Baitul Mal ada asnaf dia, digunakan untuk sumber-sumber am, sumber-sumber am untuk kebajikan Islam boleh digunakan.
Sebab Baitul Mal itu dianggap sebagai bendahari perbendaharaan keuangan umat Islam. Maka loterinya, judinya, apanya semua masuk di situ. Maka bila sudah sampai ke Baitul Mal, maka itu adalah jadi suci. Baitul Mal saja yang menyucikan harta haram tadi.